Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah Allah hari ini kita bertemu lagi. Dan kita pohon pada Allah moga-moga majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah yang diturunkan malaikat yang mendoakan keampunan bagi mereka yang berada pada majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisa fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan atau naik kereta, perempuan naik apa tadi? Kereta ada, atau naik basikal, ada tak naik basikal? Ada naik motor, ada orang tumpang bantai bilah. Maka kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan," barang siapa yang melalui jalan-jalan, tak kira dia guna apa, liyaltamisa fiha ilma, supaya dia boleh mahir, boleh faham tentang satu-satu ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudahkan jalan baginya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita pohon pada Allah, kesusahan kita pada hari ini Allah balas dengan kesenangan hidup di akhirat. Dan Allah janji ni perempuan, tuan-tuan yang dimuliakan, kata Allah apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita lupa dia dalam najrah. Nak faham ni maksudnya macam mana? Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu kesenangan. Ulang lagi sekali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya susah itu akan diakhiri dengan kesenangan. Maka kita bersusahlah dulu, dan kita memang yakin dengan janji Allah. Allah bagi kita kesenangan di akhir hayat kita nanti, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita pun dah tengok banyak orang asalnya susah, akhirnya senang. Perempuan dulu pun macam itu juga lebih kurang kan. Masa nak besarkan anak, besar pula apa? Membesarkan anak-anak kan. Masa nak besarkan anak-anak lu kan susah. Saya tanya ada seorang pakcik tu, anaknya 18. Tu dia kecil kan. 18 dia kata. 1,000. Hebat, tak tahu macam mana dia boleh beranak sampai 18 orang. Dekat Pulau Pantai Remeh. Dia kata susah Ustaz, pakcik susah. Nak buka seluar pun dia kata tak dan. Maknanya seluar kalau dia awal tahun ni sampai hujung tahun memang hatu lah. Sampai anak sulung dia, ini cerita sedih dia kata. Anak sulung dia sampai tingkatan 6 pakai seluar pendek. Buruk dia kata, bulu kaki macam kagah dia kata. Pasal yang nak beli seluar panjang dia mahal. Daripada sekolah masuk menengah pun seluar pendek tu lah. Tapi lari 18 anak dia dah besar, dah apa semua dah. Dah senang dah, dia tak payah kerja apa dah. Jadi inna ma'al usri yusra. Jadi kita melalui pengalaman-pengalaman yang macam itu. Perempuan yang paling ramai anak ada berapa kat sini? Ada 15. Orang lain ni dia makin kurang. Zaman saya ni 5 tu banyak lah tu. 3 je lebih kurang dah. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung balik pengajian kita pada muka surat yang ke-12, kitab Masail Ilmi Tauhid yang kita bincangkan pada bulan yang lepas berkenaan dengan hukum. Saya harap puan-puan tuan-tuan faham maksud hukum ni. Kita dah jelaskan dulu hukum ni ada 3 bahagi. Satu hukum dipanggil hukum syarak, satu hukum dipanggil hukum akal, satu hukum dipanggil dengan hukum adat. Pula mencari catatan yang pertama. Dia tak ni sebulan yang lepas. Jadi saya nak bagi panas balik, puan-puan kena nampak sikit benda ni, baru kita adil nak berjalan masuk dalam bab ilmu akidah, nak bincangkan tentang hukum akal ni. Jadi sebab tu sebelum kita pergi kepada konteks hukum akal ni, muslimin-muslimat yang dimuliakan, Islam ini
bila dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, perinciannya tidaklah sebagaimana kita hari ini. Kita hari ini Islam dalam bidang itu, Islam dalam bidang ini, Islam dalam konteks fiqh, Islam dalam konteks rumah tangga. Tapi waktu Nabi mula bawa Islam, dihantarkan keseluruhannya. Setiap hari Nabi mengajar para sahabat ni ilmu-ilmu yang pelbagai. Tak ada dibagi-bagi dalam bentuk macam ni. Perempuan sebab tu saya tengok bila apa tadi? Encik Samsul tadi dia cakap ustaz tu, ustaz ni, ustaz tu, ustaz ni, tiap-tiap minggu ada alim sungguh dah. Dah. Memang alim gila masa kami orang muda kan. Tiap-tiap hari ada belajar ni, maknanya belajar ilmu yang lain. Maknanya perempuan tuan-tuan memang alim. Sebab ramai guru yang mengajar dan perempuan belajar banyak. Macam saya satu ni, Fatihah ni, lain tu reti tapi tak saya buat perempuan. Tak saya buat tuan-tuan sebab mengajinya banyak guru. Jadi antara guru dengan murid tu hak lebih alimnya siapa? Guru ni dia mahir satu bidang ya. Murid dia mahir banyak bidang. Cuma sampai bila dia jadi murid tak tahu. Maka sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Kamu sampaikan daripada aku, maknanya ada ilmu sampaikan pada orang walaupun dia hanya satu dua patah perkataan yang boleh faham dalam banyak bidang maka kita mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam fiqh perempuan semua masuk Baik, jadi sebab tu lebih seronok sebenarnya muta'allim, lebih seronok jadi orang yang belajar daripada orang yang mengajar. Jadi guru ni dia tak seronok. Pertama, sebelum daripada nak mengajar kena belajar dulu, buka 2-3 kitab. Masalah ni boleh sampai tak boleh sampai. Perempuan tak apa, gantungnya dekat balik sekali lagi gantung belakang pintu. Kan? Gantung di kanan kan. Kalau abang kereta bubuh dalam bonet balik, besok baru buka balik. Kalau ada, tak ada tak apa. Okey, hak jadi guru ni dia tak boleh. Dia kena ni, ya. Yang kedua, perempuan boleh ponteng. Ponteng keras tak apa, seorang ponteng keras tak jadi apa. Kalau cikgu guru tu perempuan ponteng apa jadi? Satu dewan nganga tak jadi apa. Tu syok jadi murid tu dah. Okey. Jadi sebab tu kata ulama apa ya? Kalau seorang doktor tersilap, mungkin hanya mati seorang pesakit. Tapi kalau seorang guru tersilap, satu generasi hancur. Hanya tu buat pasal. Okay, tapi tak apa perempuan, maknanya kita sampaikanlah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau risau sangat dalam bab hukum, cari dalam bab nasihat-nasihat yang berguna ya. Baik, kita sambung balik dalam pengajian kita pada hari ini, yang soal 12, Masail ilmu tauhid dalam bab hukum. Ya. Baik. Hukum ini kita dah jelaskan dulu. Apa makna hukum? Kita pertama jangan tercari, saya jelaskan. Hukum ialah menetapkan satu perkara ke atas satu perkara, atau menafikan satu perkara ke atas satu perkara. Itu maksud hukum. Maknanya kita nak katakan seorang tu dengan satu benda yang lain. Contoh saya kata apa? Air pula bahasa Melayu tak dengar. Ayak, cayak tu. Ayo. Okey, air, cair. Maknanya saya nak hukumkan air ini cair. Faham? Itu makna hukum. Kita tetapkan cair atas air. Masuk orang dengan perempuan, tak masuk nak yang cayak juga kan? Kita nak kata ayak ni sejenis benda yang cayak, maka kita hukumkan sesuatu atas sesuatu, atau menafikan suatu atas suatu. Air tidak keras. Faham? Air batu lain, itu bukan air, itu ais. Maknanya kita menafikan keras terhadap air. So hukum ini berlaku banyak sangat. Setiap hari sebenarnya perangai kita ni menghukum lah. Pak Hafi mana? Pak Hafi mana ada kerja lain duduk kedai kopi. Lalu tak kata macam tu. So kita menghukum suami dengan kedai kopi, ya. Ataupun dia tak ada kat kedai kopi, dia ada kat masjid. Sejuk hati lah. So kita menafikan kedai kopi pada suami. Hak ni dipanggil hukum. Ya, sekali lagi suami balik, sekali makan, awak masak hari ni tawak. So itu maknanya
menghukum. Dia hukum masakan kita tawar atau dia menafikan masin pada masakan. So puan-puan, tuan-tuan, setiap hari sebenarnya kita menghukum. Maka oleh kerana perangai kita ni menghukum saja, ulama bagi ilmu dalam bab hukum. Maka hukum ini dibagikan kepada 3 keadaan. Pertama, hukum syarak dulu. Okey, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adat. Baik, puan-puan, tuan-tuan, bila kita guna hukum syarak? Tak tahu saya tunting lagi. Nampak tak? Hukum syarak bila kita guna? Dengar tak? Tak dengar? Oh. Hak ni dia rakam, tak rakam tak? Rakam saya pusing kat perempuan lagi. Itu awak je, dia jadi macam apa tu? Dia tak padam-padam daripada awal. Sikit lah ni. Hak ni sebenarnya saya dah buat dah bulan lepas, tapi saya jamin tak ada dah tu. Ada lagi dalam catatan? Tak ada dah tu. Okey, tak apa. Nanti perempuan, tuan-tuan kongsilah duit RM1 seorang. Boleh beli dah satu kot. Ha? Ni wakaf. Tak apalah, kita ganti wakaf dia hak ni. Wakaf boleh ganti. Okey, baik. Tengok balik nak. Hak ni secara kenapa? Saya kalau tak ada benda ni, dia tak, perempuan langsung belakang lah, tak. Okey. Tak apa, saya tulis, saya sebut. Okey lah. Bila kita sebut Islam, ni Islam, semua orang faham Islam. Dia ada 2 bahagian. Satu bahagian dipanggil akidah, satu bahagian dipanggil syariat. Maka syariat inilah yang kita maksudkan dengan hukum. Ya? Okey. Boleh. Clear kan? Okey. Bila kita kata Islam dari sudut akidahnya begini, dari sudut syariatnya macam ni. Maka hukum ini dia ada 3. Hak ni nak bagi faham tentang mana kita. Pertama, hukum dipanggil hukum syarak. Yang kedua, hukum akal. Belakang tak nampak nak hak saya tulis ni, dengar nak. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Hak ni semua orang tahu. Yang kita bicarakan bulan lepas, hukum syarak ni terbagi kepada pada 2. Satu dipanggil taklifi, satu dipanggil wada'i. Ingat tak lagi ni? Jenuh ni, kena bawa tak ni. Okey, satu dipanggil taklifi, satu dipanggil hukum wada'i. Baik. Sekarang hukum taklifi ni yang kita buat selalu ni. Pertama ada hukum namanya wajib. Yang kedua ada hukum namanya sunat. Yang ketiga ada hukum namanya harus. Yang keempat ada hukum namanya haram. Yang kelima ada hukum namanya makruh. Hak ni kita duk buat setiap hari. Hak hukum akal ni kita pakai bila? Pernah tak kita hukum guna akal? Banyak kali. Baik, perempuan ni nak tanya. Pakai baju ni, hak perempuan pakai baju lah ni, hukumnya siapa suruh pakai baju? Syarak ke, akal ke, adat? Perintah pakai baju ni, perempuan pakai baju macam ni, saya pakai baju macam ni. Kalau syarak ni maknanya perintah Tuhan. Adakah Tuhan perintah kita pakai baju? Nampak? Syarak dia perintah tutup aurat. Akal dia suruh pakai baju. Nampak di mana kita duduk? Asalnya syarak kata hang tutup aurat. Maka tutup aurat ni semestinya kan dengan baju.
Janganlah. Perempuan nak pakai langsir tu, pakai bila asalkan menepati hukum syarak. Ataupun ni apa ni alas meja cantik lah, kita balut badan, boleh juga dihukum sebagai menutup aurat. Syarak perintahkan tutup aurat. Akal memikir macam mana aku nak laksanakan hukum syarak ni. Maka dok fikir, akhirnya muncullah orang yang mahir berfikir sehingga boleh buat sejenis kain hak lembut. Ya, maka dibuatlah baju. Maka buat baju ikut pi lah macam mana. Syarak perintahkan tutup aurat, maka ada dia punya had-had tutup auratnya. Kain tu tak boleh jarang, kain tu tak boleh apa lagi, sangat ketat dan sebagainya. Hak ni syarak. Akal kena cari jalan macam mana nak buat. Sebab tu pakai tudung tidak wajib. Yang wajib tutup aurat. Jadi lepas ni perempuan carilah jalan lain tutup aurat kalau tak nak pakai tudung. Cari kotak kan, macam tu. So dia dihukum jalan tak boleh. Oleh kerana jalan tak boleh, kita carilah yang boleh buat kita bergerak. Nah? Jadi kena memahami dia macam itu. Syarat dia tak pasal dalam soal pakaian, tapi dia nak hang tutup aurat. Maka orang belah sini dia selesa dengan pakaian macam ni. Inilah cara pakaian dia menutup aurat. Kalau perempuan pergi belah negara sejuk, dia tak pakai jenis ni. Dia pakai jenis tebal kan, ketat lah kita kalau pakai. Jadi cara dia mengikut teknik-teknik akal. Maka akal menghukum mengikut keadaan-keadaan tertentu. Ya. Baik, jadi perempuan, tuan-tuan, hak ni kita guna tiap hari sebenarnya. Ya, ni hukum adat guna tiap hari lah. Apa yang perempuan tuan-tuan guna tiap hari tentang hukum adat ni? Makan, kenyang. Awak tak sentuh api. Sejarah adat ni kita dah tahu dah. Benda ni kita lakukan saban hari. Cuma bila kita bawa dalam bidang pengajian, barulah kita nampak kedudukannya macam mana, ya, dari sudut yang mana. Okey. Hak ni penjelasannya sangat luas. Cuma kita nak fokus pada bidang akidah. Dalam hal ini kita nak gunakan hukum akal bagi menentukan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bicarakan sifat Allah ini melalui kaedah akal. Okey, sampai hak ni faham dah kot. Hak ni kita dah buat bulan sudah. Main bulan ni dia hilang lagi lah. Bulan depan kita kena tulis lagi. Tak ada kot. Okey. Baik. Sabar, tak ada masalah. Tulis je. Okey, kita teruskan. Okey, ya, saya baca soalan dia. Apakah erti hukum yang dibangsakan kepada akal itu? Okey, hak ni bulan sudah punya. Hukum yang dibangsakan kepada akal itu iaitu menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang dan bukan hantaran orang yang menghantarkan dia. Ni nak hukum akal tu tadi. Seumpama menetapkan ada Allah Ta'ala pada kata kita Allah mawjud, artinya Allah Ta'ala itu ada. Dan seperti menafikan tiada bagi Allah Ta'ala itu pada kata kita Allah laisa bima'dum, artinya Allah Ta'ala bukan tidak ada ataupun bukan ada. Hak ni kita dah jelaskan bulan sudah. Yang kita nak fokus pada soalan tu, apa maksud hukum akal? Hukum akal kita nak mengatakan Allah ini ada dan kita nak menafikan Allah ini tiada dalam bidang ilmu akidah. Selesai kita pada pengajian yang lepas. Cuma hari ini kita nak dalami lagi dalam bab berapa bahagian hukum akal. Hak ni mula kita hari ini. Okey, ada masalah dah nak faham dia sebelum kita pergi jauh dalam bidang yang ini. Asal tak ada kod dah, boleh pergi. Okey, berapa bahagian hukum akal itu? Maka hukum akal itu 3 bahagian. Yang pertama wajib akal, yang kedua mustahil akal, yang ketiga jaiz akal. Jaiz ni maknanya apa? Harus. Kalau ada suami nama mat jaiz tu maknanya jangan diterjemah pula kan. Mat harus. Okey, mat jaiz lah tu ya. Okey. Harus ya, harus bagi akal.
Maknanya akal kita ni tuan-tuan perempuan dalam memikirkan sesuatu, meletakkan sesuatu, dia ada 3 keadaan. Sama ada dia kata mesti, sama dia ada kata mustahil, sama ada dia kata okey. Faham okey? Okey ni maknanya boleh pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia boleh terima beberapa keadaan ni. Tapi ada satu keadaan dia tak boleh terima. Ada satu keadaan dia mesti terima. Hak ni kita nak bincangkan pada pagi ni. Sebelum kita pergi jauh, kerana bab ketuhanan ni tuan-tuan perempuan, kita tak boleh jumpa dalam Quran. Al-Quran, carilah dalam Quran ayat yang mengatakan Allah ni ada. Cari pergi. Tak percaya pergi ambil Quran kat masjid, buka seorang satu. Ada tak contoh kata Allah ini mawujud? Tak ada. Dalam Al-Quran semua ayat-ayat menyatakan tentang apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Semua cerita ayat tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bagaimana Allah melakukan suatu, sifat-sifat Allah. Tapi mengatakan Allah ni ada, tak jumpa. Maka akan kena fikir, bila disebut Allah melaksanakan suatu, kita dah faham Allah Tuhan yang wujud. Maknanya akan terus berfungsi menetapkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam konteks hari ini kita nak pimpin betul-betul akal ni supaya bertemu dengan Tuhan yang layak untuk menjadi Tuhan yang disembah. Kadang-kadang kita duk memikir ni tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang manusia ni boleh tersesat. Kerana akal ni kadang-kadang bila dia dah hebat sangat, dia menafikan kewujudan Allah. Saya pernah cerita pada puan-puan dulu bagaimana seorang di mana? Di Indonesia menafikan kekuasaan Allah. Kenapa? Penemuan dia. Dan ada satu lagi, menafikan kerasulan Nabi Muhammad. Kenapa? Dia kata dia lebih hebat daripada Nabi. Jadi bila dia cakap ni hak ni terang lah bahasa dia, hak satu lagi tu tak berapa nak terang. Dia kata apa? Bagaimana mungkin aku menjadikan Muhammad itu qudwah, dia kata. Faham tak ni? Bagaimana mungkin aku menjadikan Muhammad itu ikutan, sedangkan Muhammad itu buta huruf. Maknanya dia seorang profesor. Dia kata saya seorang profesor, tidak mungkin bernabikan seorang nabi yang buta huruf. Tuan-tuan, kita sebab kita dah beriman dengan Nabi ni dalam bab itu, kita kata teruk sungguh orang ni betul. Sebab kita dah beriman dengan ni, dan kita tidak merasakan ilmu kita ni hebat sampai melayakkan kita merendahkan Rasulullah. Tapi ada orang macam tu, sebab dia dapat maklumat Nabi ini buta huruf. Puan-puan pun dapat maklumat Nabi ini buta huruf betul. Okey, saya nak tanya betul, tutup pintu. Puan-puan boleh membaca dan menulis betul? Nabi Muhammad tidak boleh membaca dan menulis. Siapa lebih cerdik? Mula. Ni mula. Ini sampai keluar, tak sampai keluar dah dalam ni lah. Ni saya bagi faham, jangan keluar lagi. Okey. Puan-puan boleh baca akhbar Melayu, akhbar Inggeris, akhbar Arab, akhbar Jawi. Bila bagi akhbar ni pada Rasulullah, berdasarkan sejarahnya dia tak dibaca. Siapa lebih cerdik? Tanya seorang-seorang mula tanya. Kat Wani Ustaz jangan bertanya aku. Kat Wani dah jawab. Betul? Jadi ini bila saya cakap macam ni, perempuan pun rasa aku macam cerdik lagi. Boleh? Maji macam mana Maji? Baik, saya buat macam ni. Saya tak boleh baca buku ni, perempuan semua boleh baca. Saya mengajak perempuan buku ni. Percaya? Saya semua bisa baca. Tahu dalam masalah, saya tak ada lesen bawa bas. Faham? Saya tak ada lesen nak bawa bas. Hari ni jom kita pergi rombongan, pergi Wang Kelian. Nak naik tak? Boleh tak mau naik? Okey. Baik. Jangan keluar dah. Hari ni orang doa kata Nabi Muhammad ni Nabi yang buta huruf. Macam mana kita percaya dia mengajar Quran? Okey, kau mati jangan lagi pening nak. Jadi hal ini berlaku di forum-forum terbuka di Indonesia, dia sangat terbuka. Jadi di sana pun berlaku benda-benda macam ni. Jadi sebab tu bila saya
saya lontarkan soalan ni pada puan-puan, pada tuan-tuan, mula tak berani nak jawab. Betul? Sebab kita kata apa? Yang boleh membaca, yang boleh menulis cerdik. Betul? Ini kita punya dipanggil indoktrinasi. Kita telah diprogramkan, dibagi faham yang boleh menulis, yang boleh membaca cerdik. Yang tak boleh menulis, tak boleh membaca bodoh. Lalu kita macam tu. Baik, saya nak tanya, Tok Wan, puan-puan, tuan-tuan ni boleh membaca menulis tak? Okey. Puan-puan boleh baca menulis tak? Siapa yang cerdik? Pasal ada cerdik? Tahu pun jawab. Depa ni dia boleh besarkan anak 10 orang, tak gaduh-gaduh pun anak dia, betul? Kita besarkan anak 5 orang, berperang tak sudah-sudah, betul? Mana lebih cerdik? Jadi sebenarnya kan, kecerdikan bukan berdasarkan kemampuan membaca ataupun menulis. Kecerdikan, pandai ini pada tindakan dia yang menepati hukum syarak dan menepati fitrah manusia. Kalau dia buat benda ni menepati hukum syarak dan fitrah manusia, maka itulah orang yang pandai. Dia bukan soal boleh membaca dan menulis. Perempuan, tuan-tuan, berapa kali kena tipu dengan orang hak pandai ni? Berapa kali kena tipu? Selalu suruh kena tipu kan. Hak tak kerti baca menulis, pandai ke dia nak menipu? Dah. Okey, baik. Ini ukuran dia macam itu. Jadi sebab tu keluar daripada program ni, sebenarnya minta maaf cakap lah ya, dalam jauh kita daripada ilmu ni kan. Dalam program penjajahan barat terhadap timur ni jauh dah daripada bidang kita. Saya bawa satu kefahaman ya. Antara cara mereka menjarah manusia ini ialah menanamkan kefahaman-kefahaman supaya kefahaman ini selari dengan kehendak penjajahan ni tadi. Ya, dalam banyak sudut, sama ada memahami Islam, memahami hukum Islam, bahkan memahami tentang Nabi itu sendiri, kita ni dah diprogramkan untuk faham dengan jalan yang macam ini. Kalau ada orang lain terangkan dengan jalan yang lain, kita jadi sukar sangat nak terima. Macam hari ni saya sebut tadi, semua orang faham kita diwajibkan pakai tudung, betul? Sebenarnya kita tak diwajibkan pakai tudung. Kita diwajibkan menutup aurat. Maka apa-apa barang, apa-apa perkara yang memungkinkan kita menutup aurat, harus dah. Ya, tapi oleh kerana kita faham menutup aurat ni pakai tudung, tudung tu dia menjadi lambang menutup aurat. Dia tak nampak seluar dari mana lagi. Kan, naik motor pakai tudung canggih dah. Tengok daripada belakang habis, boleh jatuh boleh. Perempuan biasa tengok tak? Perempuan dia, saya nak tanya satu, pakai helmet yang tak nampak muka orang motor besar tu, menutup aurat tak pakai hal? Tutup dah. Jadi boleh tak kita naik basikal pakai hal? Okey, ini situasi dia. Maksudnya tuan-tuan puan-puan kan, dia satu ruang yang sangat mudah ya. Macam nak semayang, kita diprogramkan setiap kali nak semayang kena pakai telekong. Sampai kalau tak ada telekong tak boleh semayang. Yalah, saya nak abad dulu dia diprogramkan macam tu. Orang lelaki nak semayang kena ada kain pelikat. Walaupun dah berseluar cantik dah, tak boleh juga kerana dia dah diprogramkan semayang dengan kain pelikat. Satu lagi masalah sejadah. Sebenarnya tuan-tuan, tempat semayang ni syaratnya suci dan najis. Lantai tu kita mop berapa belas kali lah. Nak semayang mana mak punya tingkat semayang ni sampai setengah jam cari. Kan? Kerana apa kita diprogramkan macam itu. Maka balik pada cerita kita ni tadi puan-puan, tuan-tuan ya. Akal ini ialah jalan memberi faham kecerdikan. Bukan boleh membaca dan menulis, itu tanda cerdik. Ya, boleh membaca menulis itu satu kelebihan, tapi dia bukan jaminan, ianya fatanah. Maka sebab itu bila Nabi ini Allah tak kurniakan kemampuan menulis dan membaca, tetapi Nabi ini lebih fatanah daripada seluruh manusia dalam alam ini. Ya, bahkan Nabi yang tak boleh membaca dan menulis ini tuan-tuan puan-puan, lebih dahulu pergi ke angkasa lepas berbanding dengan saintis hari ini. Kan? Isra' Mi'raj itu Nabi dulu pergi.
Tapi kita macam tak percaya je. Siapa angkasawan yang pertama, kita carilah siapa? Neil Armstrong kan. Bila sambut Isra Mi'raj, Nabi ni pergi mana? Langit juga. Nampak tak macam mana kita diprogramkan supaya faham Nabi ni dari sudut yang sangat-sangat kecil. Maka sebab tu balik pada kita punya pengajian ni, akal ini jangan gunakan terhenti dalam konteks yang ini, tapi cuba untuk kita sintesis. Apa sintesis? Bahasa mudah dia orang. Ada cikgu penjen tadi. Sintesis ni maknanya tuan-tuan puan-puan, kita cuba nak kembangkan dia selaras dengan yang dikendaki oleh agama. Jangan terhenti pada apa yang orang bagi saja. Tak. Akal kena proses benda ni supaya dia menjadi satu ilmu yang lebih mantap untuk kita faham. Baik. Apa makna wajib akli itu? Dan apa makna mustahil akli dan apa makna jaiz? Maka kata penulis, makna wajib akli itu ialah barang yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Itu wajib akal. Ini dalam konteks ilmu akidah, bukan konteks yang luar nah. Wajib pada akal maknanya benda tu tak boleh tiada. Dia mesti ada. Benda yang dari segi wajib akal. Contoh, bila ada air, apa yang wajib ada? Bila ada air, apa yang wajib ada? Okey, Muhammad. Bila ada air, apa yang wajib ada pada air? Saya keluarkan dia bekas ni sekali, dia jadi apa? Bukan tumpah. Bila ada air ni, apa sifat air? Basah. Maknanya bila ada air, wajib ada benda yang akal tak boleh menerima. Air ada, benda kering tak boleh. Faham tak? Bila ada air, mesti ada basah kat situ. Macam ni, perempuan sebab nampak bekas, ada air dah bekas. Betul lah, tapi sebab tu saya kata akal kita ni dia tak sintesis. Ada apa pelan-pelan kan. Tak kena makan ubat ni kan, bagi berakak semua dah. Okey, nak faham dia macam tu. Bila ada air, dia mesti ada sifat air. Ni akal harus menerimanya macam tu. Bila ada api, apa yang mesti ada? Panas. Secara aklinya akan menerima benda yang macam itu. Baik, dalam bab ketuhanan ni pula, bila ada kejadian, akal kena terima mesti ada yang menjadikan. Okey, ini proses akal ni tadi. Maka wajib akli ni dia kata apa? Barang yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya, yakni yang tetap tidak menerima nafi sekali-kali. Tuan-tuan, puan-puan, kalau payah nak faham dia punya maksud, faham yang saya jelaskan ni. Dan terbahagi ia kepada dua bahagi. Satu dipanggil wajib akli daruri, satu dipanggil wajib akli nazari. Okey, hak tu di luar. Hari ni kita nak masuk dalam ilmu akidah. Dia kata apa? Contoh wajib akli daruri. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada buku tu kena tulis wajib akli daruri. Sebab ni semua ini kaedah lama ni puan-puan, tuan-tuan kan. Orang lama dulu dia ni lebih cerdik, sebab tu dia ringkaskan sahaja. Dia tak jadi macam orang kita hari ni melerit kan. Jadi akhirnya yang patut nipis jadi tebal. Okey, wajib akli daruri itu maknanya barang yang tidak berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil. Itu wajib akli daruri. Okey, contohnya dia kata apa? Mengambil tempat oleh jirim pada lapang sekadar zatnya. Terang lagi tak? Okey. Baik, ini contoh akli daruri. Ni orang lama dia bagi contoh zaman tu. Kan hari ni zaman kita hari ni macam mana nak tukar contoh ni? Okey. Maksudnya hari ni tuan-tuan puan-puan, wajib akli daruri ni macam mana? Saya kata pada puan-puan, langit duduk ke atas kita. Puan-puan nak kena fikir lagi ya? Tak payah. Nak pergi keluar
Langit kat atas, ada ke mau kita keluar pergi tengok langit betul tak kat atas? Tak payah dah, sebab dah memang daruri, tak payah fikir. Hari-hari kita tengok benda tu duduk kat atas. Hak ni dipanggil wajib akli daruri. Dia tak payah buktikan penetapan ini dengan dia kaji, dia tilik, dia tak payah buktikan. Kenapa? Secara azalinya benda tu memang ilmunya macam tu. Bumi duk ada kat bawah, perempuan kena pergi keluar ke nak tengok betul ke bumi kat bawah? Tak payah, kerana akal dah memang boleh faham dan terima bumi ada kat bawah. Ataupun saya sebut, ya, langit biru. Perempuan nak fikir pokok ke? Dah. Nak fikir kat laut ke? Dah. Semua orang dah ada dalam bahasa kita ni, dah memang apa? Dah memang tahu dah lah. Dia memang warnanya biru. Hak ni dipanggil wajib akli daruri. Hak ni memang selalu dah, ya. Selalu dah macam ni. Macam saya sebut, apa, suami Cik Nak tu selalu pergi kedai mama. Kan? Bila sebut suami, adakah orang nak faham suami ni anak? Dah. Adakah orang faham suami ni perempuan? Dah. Kenapa? Secara daruri akal memang dah faham suami ni seorang lelaki. Jadi tak ada masalah. Terus je kita teruskan kita punya cakap. Oh, suami dia memang perangai macam tu. Nah, ini ada orang nama Cik Nak. Ada juga. Minta maaf lah. Ini nak bincang. Ada Cik Nak orang tadi dekat-dekat. Minta maaf Cik Nak. Ni Cik Nak lain. Okey. Tak, saya nak perempuan tuan-tuan nampak. Maknanya akal kita ada satu benda yang disebut, dia tak payah lagi fikir dah. Dia terus faham macam tu. Macam sebut Tuhan Esa, memang daruri Tuhan satu. Tak payah fikir. Ini bab yang lain. Okey. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib akli nazari, ialah yang berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil, seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Hak ni kita kena mengaji, kita kena bincangkan hingga terbukti konsep zat Allah dan konsep sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mana namanya nazari ni maknanya perlu kepada pengkajian dan bukti. Kita kata Allah melihat, betul? Macam mana perempuan nak jelaskan Allah ni melihat? Adakah Allah ni melihat sama macam kita melihat? Kalau dia melihat sama macam kita melihat, kita dengan Allah ni ada satu sifat yang sama. Maknanya dah ada syirik dah. Maka melihat Allah ni perlu ditafsirkan dalam keadaan yang lebih jauh daripada yang kita faham. Kita jelaskan kat situ Allah melihat tanpa alat untuk melihat. Dah beza kan? Ini perlu kepada nazari. Allah melihat tidak terhalang oleh jauh dan dekat. Kita hak jauh pun kita tak nampak ke? Jauh sangat. Saya pakai cermin mata belakang tu tak nampak dah. Minta maaf lah kan. Orang belakang tu dia nampak macam tu ya. Perempuan pun lebih kurang ni dengan tulisan tu, tak nampak juga. Ya. Dan Allah melihat tidak terhalang oleh dekat. Dekat pun dia nampak. Kita dekat nampak. Dekat sangat tak nampak. Ni semua orang nampak pen ke? Saya bubuh depan biji mata, nampak je pen. Kata dah dekat sangat, han tak nampak lagi. Kan? Kenapa penglihatan kita jauh untuk apa? Mencapai kesempurnaan macam mana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni dipanggil wajib akli nazari. Okey. Nak fahamkan contoh yang diberi oleh penulis. Dia kata apa? Seperti mengambil tempat oleh jirim pada lapang sekadar zatnya. Faham tak yang ni? Baik. Pening mana? Ni pening. Jirim dan jisim ya. Okey. Macam ni lah. Jirim mengambil tempat sekadar yang ini. Tak faham kot. Memang payah nak faham. Ni zaman dulu-dulu yang ni. Patut zaman perempuan lah. Zaman saya yang patut tak faham ya. Okey. Jirim mengambil tempat sekadar lapang dia. Baik. Sekarang ini semua orang kata ini pen ke? Saya dah tanya dulu. Cuba tunjuk dekat-dekat betul-betul mana pen dia.
Kasurah, iyalah kasurah. Maksudnya yang dikata jirim mengambil tempat sekadar lapangnya, hak ni jirim ambil, hak ni jirim ambil, maka jadilah dia. Faham? Kita kata ini pen dah, ini besi, hak ni plastik. Bila tengok betul-betul, bukan juga dia plastik. Dia akhirnya puan-puan, tuan-tuan, dia satu benda yang dipanggil jirim. Macam kita katalah hak ni tapak tangan, betul? Cuba tengok, perhati dekat-dekat. Nampak bukan macam tapak tangan, macam kulit. Tengok lagi dalam, bukan kulit. Dia ada yang jenis merengut-merengut tu apa? Apa dia panggil apa bahasa sains dah? Molekul. Molekul bukan pada kulit. Antambilah benda tu lah kan. Jadi dia membentuk rupa macam ini, maka jadilah tapak tangan. Maka hak ni lah dia kata kat sini, jirim mengambil tempat pada lapang sekadar dia. Bila dia ambil tempat macam ni, jadilah rupa tapak tangan. Bila jirim ambil tempat rupa macam ni, jadilah macam saya. Bila jirim ambil tempat macam puan-puan, tuan-tuan, jadilah rupa ni. Maknanya jirim mengambil hak ni. Ini nak memahamkan dia. Ya, jadi dia bagi contoh macam tu, daruri macam tu lah. Jadi kalau payah nak faham hak ni, saya ambil contoh hak lain tadi, yang puan-puan, tuan-tuan lebih senang faham. Ya, langit kat mana? Kat atas. Tak payah duk bukti dah. Tak payah duk pergi tengok. Memang terbukti secara daruri langit kat atas. Boleh kalau berlaku langit kat bawah? Ada langit. Tu ada langit. Langit lah. Dulu sebelah ada siling ni kan kat sebelah. Apa panggil langit kak? Langit lah. Sebelum orang buat siling mahal ni, ada boleh. Ada langit. Tu boleh jatuh bawah. Ayat atas dah. Okey. Dia tinggal dah. Okey, sampai hari ni faham kot. Baik. Yang kedua, mustahil akli. Makna mustahil akli itu barang yang tiada diterima oleh akal akan adanya. Maknanya akal tak boleh terima benda ni ada, akal tak boleh terima benda ni jadi, akal tak boleh terima benda ni begitu. Ya? Yakni nafi yang tiada menerima tetap sekali-kali dan terbahagi juga kepada dua bahagi. Okey, mustahil ni benda yang akal tak boleh terima. Okey, saya kata kat perempuan, ya, saya masa lalu tadi orang baling saya dengan ayak. Faham? Orang baling saya dengan ayak, kena kereta pecah. Perempuan boleh fikir ah? Kata ustaz, orang baling dengan ayak. Baling sepatutnya untuk apa? Benda keras kan. Ini ustaz nak cakap Penang tak jadi Penang kan. Dia tak tahu simbah. Jadi bila saya kata macam tu, perempuan ngangak kan. Takkan kereta kena baling. Kereta kena baling, tak pergi bawa pula. Kereta ustaz kena baling, pergi cari mana, tak ada. Sebab apa? Kita tak boleh terima perkataan baling untuk sejenis cecair. Kalau kata dengan batu, tak ada masalah. Tapi dengan ayat tak boleh. Ya, okey. Maknanya akal mustahil nak menerima benda ni. Ya, okey. Ini kita tak masuk dalam konteks ketuhanan lagi. Baik, dan mustahil akli ini juga terbahagi kepada dua. Satu, mustahil dari sudut daruri. Satu lagi mustahil akli dari sudut nazari. Baik, kita ambil contoh. Mustahil daruri itu seperti suci jirim daripada gerak dan diam. Jirim lagi. Okey, maknanya dia kata jirim tak bergerak dan jirim tak diam. No. Apa hal dia? Jirim ni perempuan boleh faham tak? Dalam ilmu akidah, jirim ni makhluk, tapi dibincangkan dengan sifat yang asal dia. Apa perempuan nak faham? Sebab kan, okey, tak apa, ini tak, sebab perempuan mengaji ni jenis melekat je saya apa. Betul. Okey. Semua orang panggil ni pensil. Pensil ni ialah penyudah kepada jirim. Jirim mengongok-ngongok jadilah pensil. Tapi orang yang mengaji akidah, dia tak akan sebut pensil kerana dia tahu hakikat pensil ini tiada, kerana dia bermula daripada jirim. Kayu pula kan. Bukan kalau kita tengok kayu ni juga hakikatnya tiada, dia bermula daripada jirim. Jirim inilah yang ni masa mudah ni lah, akhirnya terbentuk jadi pensil. Jirim inilah yang jadi macam
acak-acak gelas. Okey. Jirim ni lah yang jadi macam ni. Jirim ni lah yang akhirnya rupanya jadi macam ini. Okey, faham itu maksud jirim. Asal semua benda ni daripada jirim. Maka sebab itu ulama akidah dia tak sebut dari sudut dipanggil arad, bentuk tak sebut, tapi dia sebut asal kepada benda ni. Okey. Jadi oleh kerana banyak sangat perkataan jirim, kita terimalah jirim maksud macam tu. Maka mustahil apa? Mustahil jirim ini gerak dan diam. Faham tak? Dia bergerak pun tidak, diam pun tidak. Mustahil tak? Faham kata faham tak ni? Contoh faham tak? Okey. Ustaz tengah buat apa? Ustaz tengah bercakap dan diam. Ustaz bercakap sambil diam. Boleh tak ni? Mustahil tak pada akal? Hak ni lah dia. Okey, siapa pelari tempatan di dunia tu? Hak zaman ni Usain Bolt. Kenal Usain Bolt? Tak kenal belakang zaman perempuan siapa pelari terpantas? Mumtaz Jaafar tu lah. Okay. Ada apa lah? Usain Bolt pelari berapa second? 9.70 100 meter. Maknanya sesaat tak sampai pun 10 meter, lebih 10 meter. Kita kata Usain Bolt berlari dan diam. Usain Bolt berlari pantas sambil diam. Boleh mulut dia diam. Okey. Usain Bolt berlari pantas tapi tak bergerak. Mustahil. Ni lah maksudnya. Akal tak boleh menerima benda ni. Akal tak boleh menerima satu benda yang bergerak dalam satu masa, diam dalam masa yang sama. Contoh Pak Ali mana? Pak Ali tengah tidur dan makan. Pak Ali tak apa, Pak Ali tengah tidur. Apa ada kat dia? Dia makan ke tu? Perempuan kata orang tua ni betul tak betul? Okey. Maknanya akal tak boleh menerima dua perlakuan yang bertentangan dalam satu masa. Mustahil akli. Ni faham tak? Okey, baik. Jadi perempuan dalam konteks yang ini akal boleh mengukur banyak benda. Kalau orang beritahu saya ni cik, kadang-kadang tidur, kadang-kadang tak tidur. Ada waktunya bila saya bangun saya tidur tak tidur. Apa perempuan ada? Saya ni tidur, bangun tapi tak tidur. Waktu saya tidur, saya bersimpang. Perempuan rasa apa? Orang tua ni apa? Gila ni kan. Akal tu kan, ni tak betul lah ni. Kerana apa? Akal kata mustahil ada orang tidur dan bersembang. Tapi perempuan rajin dia tu kan, mengigau tu cerita lain. Okey, baik. Okey, faham dah? Okey, yang kedua dipanggil mustahil nazari. Seperti sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil tapi nazari. Sekutu ni apa? Yang sama dengan Tuhan. Mustahil ada, tapi nak membuktikan mustahilnya kena dibuat kajian, kena dibuat pengajian, ya. Okey. Makna daruri pada mustahil sama dengan makna daruri pada wajib. Demikian juga makna nazari pada mustahil sama makna nazari pada wajib. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dimuliakan, sampai pada konteks yang ini, ada tak nampak benda yang kita rasa tak boleh nak faham? Dari sudut metode akalnya, kita mengkaji persoalan Tuhan melalui jalan yang macam ini. Maknanya pada akal ada benda yang wajib tapi diterima secara penuh, ada benda yang wajib tapi diterima setelah kita mengkaji. Ya. Ada benda pada akal kita tak terima terus, tak payah bincang-bincang, tak boleh terima dah. Suami PA tu aku tengok dia menyusukan anak aja. Ada orang nak PA mana? Mustahil, tapi boleh terima. Tanya dulu botol ke badan? Ada, aku tengok dia menyusu badan. Ini suami ke apa? Faham? Maknanya akal dah confirm dah, jalan dah. Suami mesti lelaki, dia tak boleh susukan anak dengan susu badan. Tapi dari perempuan tahu ada jual susu botol ikat kat badan untuk bapak tunggal. Bapak tinggal tak ada, bapak tunggal. Ya, dia beli ni, dia bubuh kat badan betul-betul, dia pakulah anak macam tu.
Asal lagi perempuan kalau rasa nak pergi kerja, suami tak mau ni kan, tak mau pergi ngaji, beliak tu. Dia pergi ngaji ni 2 jam ni, beliak tu tinggal kat rumah. Tok Wan menyusul kan, cucu tinggal tu. Bagi dia rasa sekali dah. Okey, faham tak ini? Ini dipanggil mustamil akli, nak terima benda tu. Ya? Okey, habis. Kemudian makna jaiz. Apa makna jaiz? Jaiz itu barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Maknanya akal boleh terima dia ada, akal boleh terima dia tiada, yakni barang yang menerima tetap dan nafi dengan berganti-ganti. Hak ni ambil faham dia nah. Okey, dan terbahagi dua